Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan ruang masa untuk kita bersama-sama berada di alam maya ini, untuk kita sama-sama menjalinkan ukhuwah, menjalinkan persaudaraan. Semoga apa yang disampaikan di sini memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada mereka yang masih lagi sudi mengunjungi channel saya ini, dan kepada mereka yang baru subscribe, saya ucapkan juga terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga anda mendapat sesuatu yang bermanfaat di sini. Baik, bicara santai saya pada hari ini ialah kenapa Allah Subhanahu wa taala menampilkan kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dibawa cerita Nabi Allah Musa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi? Kenapa dia tak bawa cerita ataupun kisah nabi-nabi yang lain? Nabi Sulaiman ke, Nabi Adam ke, Nabi Saleh dan seumpamanya. Jadi ini yang kita perlu teliti dan kita perlu tadabbur. Khasnya surah Al-Kahfi ini adalah surah yang mana amat digalakkan dan sesuai sekali kita baca, terutamanya kita berada di akhir zaman ini. Kita berada di fasa yang terakhir di akhir zaman ini. Jadi bila kita teliti dan kita tadabbur surah ini, yang mana kita tadabbur kisah Nabi Allah Musa ini, seolah-olah ianya hampir sama dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang samanya? Yang samanya adalah Nabi Musa menentang kezaliman. Menentang kezaliman yang mana kezaliman itu datangnya daripada Fir'aun. Datangnya daripada Fir'aun. Nabi Musa bersama dengan pengikutnya Bani Israel menentang kezaliman Fir'aun, yang mana Fir'aun ini menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan kalau kita tengok kisah Nabi Muhammad sendiri pun, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang kezaliman juga, menentang penindasan juga. Kerana pada masa itu pun baginda terpaksa melawan ataupun menentang kaum musyrikin Mekah, kafir Mekah pada masa itu. Dan kalau kita lihat zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman yang mana zaman itu dipenuhi dengan sihir. Fir'aun menentang Nabi Musa dengan sihir. Dia kumpulkan semua ahli-ahli sihir untuk menentang Nabi Allah Musa. Nabi zaman kita sekarang ini, zaman Nabi Muhammad ataupun bukan zaman Nabi Muhammad, zaman kita sekarang ini pun ada menggunakan pakai sihir juga. Itu kita kena ingat. Itu kita kena ingat. Zaman Nabi, mereka menggunakan sastra, menggunakan bahasa sehingga boleh, orang kata boleh jelira, boleh rasa terpesona dengan bahasanya. Lalu didatangkan Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad, menandingi, melawan, menentang sastrawan, menentang sastrawan pada masa itu. Sehinggalah sastrawan rasa respect, tak boleh nak surrender lagi, tak boleh nak lawan mukjizat Al-Quran. Kan? Sekarang ini zaman Nabi Muhammad ini hampir sangat, zaman kita ini hampir sama dengan zaman Nabi Musa. Fir'aun, iaitulah zaman menularnya kuasa, orang panggil kuasa-kuasa jahat, atau dikenali sebagai, kita panggil senangnya, sihir lah. Sihir bukan bermakna ada seorang dukun, ada pawang, dia perasap kan, dia buat asap, kemudian letak benda-benda tu
Bukan macam itu. Tapi sihir dalam bentuk teknologi, menggunakan sains dan teknologi. Apa benda? Bagian contohnya kita ambil media massa, ini merupakan salah satu daripada medium untuk menyihir orang ramai. Menyihir orang ramai, menyihir masyarakat. Dia letaklah apa-apa benda slogan kalau kita buka TV, dia letak slogan, apa-apa slogan TV, dia masukkan saja tulisan-tulisan di TV tu bahagian bawah tu. Hampir setiap kali dia masukkan saja. Dia tulis saja. Setiap masa dan ketika dia akan tulis. Kalau kita hari-hari menghadap TV, menonton televisyen, kita akan baca. Lama-lama dia akan melekat di kepala kita. Lama-lama dia akan melekat di kepala kita. Itulah panggil sihirnya. Sihir moden. Sihir di zaman moden. Ini kita kena boleh ingat. Tak semestinya menggunakan pawang, tak semestinya menggunakan bomoh, tapi menggunakan teknologi ataupun peralatan-peralatan canggih. Begitu juga menggunakan media sosial yang lain, radio, menggunakan internet, komputer dan seumpamanya lah. Maknanya ada alat untuk menyebarkan sesuatu berita, menyebarkan sesuatu maklumat. Dia boleh menyihirkan. Dia boleh menyihirkan kita. Kalau kita rasa tak nak, dia boleh jadi nak. Saya ambil satu contoh. Kita buka TV kan. Kita buka TV. Ada satu rancangan. Bukan rancangan hampir 24 jam lah. Rancangan beli belah di TV. Kita yang tak nak ni kadang-kadang boleh jadi nak beli barang tu. Kita yang tak nak boleh jadi nak beli barang. Sebab apa? Hari-hari kita tengok, kita buka. Ataupun hari-hari kita tengok TV, kemudian dia datang pula selingan dia. Iklan-iklan dia. Menyebabkan kita beli. Walaupun kita dah ada barang yang hampir sama dengan benda yang tu. Ni satu contoh dia. Itu dia dinamakan sihir. Tapi orang ramai tak sedar. Benda macam ni orang ramai tak sedar. Sebab apa? Tak belajar ilmu akhir zaman. Bila tak belajar ilmu akhir zaman, bermakna mereka ini tak sedar mereka telah disihir. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.